Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria seperti selalu. Pada hari ini, kamu semua bersama saya, Ustazah Alia, untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam bidang sirah, unit 1, tajuk janji setia penduduk Yathrib. Jom kita mula. Ustazah nak kamu cuba perhatikan dan fikirkan gambar yang Ustazah kongsikan ni dan kaitkan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini. Ada persoalan yang timbul dari gambar di bawah. Mengapa janji itu penting dalam kehidupan manusia? Cuba anak-anak fikirkan bersama dengan rakan ataupun guru tentang persoalan yang wujud ni. Kenapa janji itu penting? Kenapa kita perlu berjanji? Dan kenapa kita perlu berpegang kepada janji? Okey murid-murid, Ustazah yakin kamu semua dah jumpa jawapan kepada persoalan yang Ustazah kemukakan sebentar tadi. Kesemuanya berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, kaum Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Disebabkan dakwaannya tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad SAW pada musim haji tahun berikutnya. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah SAW pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad SAW meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Yang keenam, setia kepada Rasulullah SAW. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah SAW. Dalam perjanjian kali ini,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda. Antara isi perjanjian Aqabah kedua ialah: pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat mengambil iktibar daripada peristiwa perjanjian Aqabah ini. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka sebab itulah janji itu penting dalam kehidupan manusia. Ustazah harap kamu faham dengan apa yang Ustazah ajarkan pada hari ini. Semoga kamu semua dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Ingat pesan Ustazah, berpegang pada janji sekiranya kita membuat perjanjian dengan seseorang. Jangan mungkir janji tau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.